الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. Rasanya malam ni sebab saya terlupa tanda, masih lagi hadis yang kedua, tak habis lagi. Muka surat 53, muka surat 53. Hadis ini menerangkan perintah di situ rasanya, kalau tak silap lah. Ya. Situ okey. Jadi hadis yang kita bincang pada malam ini sebenarnya adalah hadis yang menyebutkan ini antara fakta yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang kedua ni, yang mana yang kita akan bincang pada malam ini di bahagian akhir tu. Cuba tengok muka surat 51. Muka surat 51. Nabi sebut fa inna syaitan yabitu ala khayashimih. Khayashimih. Tu. Yang mana hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah, di mana beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, apabila seseorang kamu bangun daripada tidurnya, maka hendaklah ia memasukkan istinsar. Ini maknanya dia memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyak maknanya dia istinsyak masuk air, istinsar tu maknanya dia buang air. Itu. Cuma dari segi terjemah di sini dia terjemah mafhum ni. Kalau kata istinsyak tu mana ketika dihisap air ke dalam hidung tu istinsyak. Ketika buang air tu dia sebut sebagai istinsar. Sebagai istinsar, itu maksudnya. Tak apalah, ini maksud terjemah ni secara mafhum. Kita tidak nak bincangnya itu. Cuma dalam hadis ni Nabi sebut kenapa disyariatkan bila seorang itu bangun tidur. Ini maknanya masa ketika dia wuduk lah. Amalan sunat yang sepatutnya dia buat adalah memasukkan air ke dalam hidung, dan juga kita kata buang. Selepas tu dia buanglah air itu. Tujuannya untuk membersihkan khayashimih. Tu. Untuk bersihkan khayshum dia. Ni kita kata batai hidung dia ni. Jadi khayashim ni maknanya saya sebut pada minggu sebelum ni, dia sampai ke bahagian atas ni, sehingga kadang-kadang kita rasa perit sedikit, rasa pedih lah. Jadi Nabi sebut kenapa kita buat begitu, kerana syaitan tidur dalam batai hidung kita ni. Ketika kita tidur, dia tidur situ, dia masuk tidur situ. Tu. Sebab tu kena bersihkan. Jadi kata-kata Nabi ni adalah kata-kata yang hakikat ataupun majazi. Selepas ni ada dibincangkan. Cumanya muka surat 53 yang kita sambung perbincangan pada malam ni, hadis yang kedua ini zahirnya bercanggah dengan hadis ni. Hadis ni sebenarnya telah kita jumpa hadis ni sebenarnya dalam pengajian sebelum ini, di mana dalam hadis ini riwayat daripada Anas bin Malik. Beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, inna syaitan yajri minal insan majrad dam.
Sesungguhnya syaitan akan bergerak dalam tubuh manusia itu melalui majrad dam, saluran darah. Majrad dam tu saluran darah. Tu. Jadi zahir nampak bercanggah lah. Kenapa tidur di situ kita kata? Nah, padahal dia boleh masuk pun. Bahkan dari riwayat lain dia boleh masuk sampai dalam hati manusia. Hazzus syaitan itu ada tempat dia boleh tinggal di situ. Maknanya berdasar pada hadis-hadis. Sama ada hadis yang kedua yang kita baca ni, hadis riwayat Anas dari riwayat lain yang menyebutkan dia boleh masuk sampai ke hati, dan di situlah dia membisikkan was-was, membisikkan bisikan yang buruk dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya maksud Nabi? Situ. Jadi maksud Nabi sebenarnya, Nabi nak sebut apa? Kalau kita terima zahir, kita bacalah dulu sini, lepas ni saya akan sebutlah. Hakikatnya tiada percanggahan antara kedua-duanya. Bukan merupakan suatu yang mustahil bagi syaitan untuk bermalam di dalam rongga hidung manusia bila ia mampu untuk berlari di dalam dirinya. Jadi kalau dia boleh masuk dalam tubuh manusia melalui saluran darah, boleh pergi ke mana saja, hatta ke tempat yang paling strategik kita panggil hati itu dia boleh masuk. Enggak dia nak pergi tempat lain itu sebenarnya lebih mudah, bukan suatu perkara yang sukar bagi dia. Jadi kalau kita sebut begitu, maknanya hadis itu tak bercanggah. Hak Nabi sebut syaitan boleh bergerak dalam tubuh manusia, maknanya saluran darah ni dalam tubuh manusia, saluran darah ni makna seluruh anggota lah. Tersekat tu mati kita. Orang panggil sumbat darah, sumbat saluran darah tu kan mati manusia ni. Jadi makna itu, makna hadis itu isyarat Nabi boleh pergi ke mana saja. Bahkan kalau riwayatnya sampai ke dalam hati, dan dia boleh duduk di situ. Ada disebut sebagai habuan syaitan, hazzus syaitan. Enggak, kalau dia tidur dalam hidung ni, hadis ni sebut ni, bukan suatu perkara yang pelik pun, tak bercanggah ni sebenarnya hadis ni. Ada ulama kata begitu. Baik. Jadi di sini kita nak bincanglah berdasar pada pandangan ulama apa maksud tu. Berdasarkan petikan perbahasan ulama berkaitan hadis di atas, ada beberapa kesimpulan boleh diambil daripada kenyataan-kenyataan ulama. Yang pertama, syaitan bermalam di dalam rongga hidung anak Adam. Anak Adam di sini maksudnya manusia. Sebahagian ulama berpandangan ia dengan makna majas, bukan makna sebenar. Makna tak ada syaitan tidur situ, cuma sebut tu dengan maksud majas. Mana ada sesuatu di sebalik tu yang hendak disampaikan oleh Nabi. Maknanya apa? Nabi nak isyaratkan bila sebut kotor ni, bila sebut kotor ni maknanya ada kaitan dengan syaitan. Sebab syaitan ni sifat dia kotor. Sifat negatif banyak Nabi sebut tentang syaitan. Misalnya syaitan dalam riwayat dia makan guna tangan kanan, tangan kiri misalnya. Perkara-perkara yang negatif dia kaitkan dengan syaitan. Tu. Jadi bukan bermakna bila kata majas tak boleh makna kita tak perlu. Bila kata majas makna tak perlu. Tidak semestinya kita pakai dengan makna syaitan betul-betul masuk tidur dalam tu. Waktu dia tidur. Sebelum ni kita jumpa hadis bahawa syaitan ni tak tidur pun untuk menyesatkan manusia. Baik. Jadi kalau dengan makna majas tu makna bukan makna gitu. Nak ayatnya syaitan boleh ganggu kita. Aku sebut dah sebelum ni masuk dalam saluran darah, pergi sampai ke hati, dia masuk dalam hidung. Jadi seolah-olah kalau tempat syaitan gitu, kalau kita boleh basuh, kita basuh. Itu maksudnya. Tu nak ayatnya. Jadi antara laluan dia tu, sedangkan mulut pun dia boleh masuk, telinga. Sebenarnya di sini Nabi nak kita jaga kebersihan tu. Maknanya kebersihan yang ditekankan oleh Nabi ni, dia isyarat kepada lawan satu makhluk yang jijik, yang kotor, yakni syaitan itu. Itu kalau kita pakai dengan makna majazi. Sebahagian ulama mengatakan dia ada makna hakiki. Memang syaitan tidur sungguh lah, itu makna hakiki. Jadi lebih munasabah lagi kita basuh, sebab syaitan ni bila dia tidur boleh jadi dia mengotori ruangan itu. Tu. Ataupun dia Nabi suruh basuh istinsar, kemudian istinsyak masuk, kemudian istinsar keluarkan. Itu isyarat kepada bencinya kita kepada syaitan. Kalau tempat dia tidur sampai kita basuh lah, itu nak menanam kebencian kepada syaitan yang menjadi punca kepada kerosakan manusia. Itu maknanya kalau kita pakai secara hakikatnya begitulah. Basuhlah. Isyarat kepada benci kepada kekotoran yang dibawa oleh syaitan itu. Itu makna hakiki.
Nabi SAW mengkhabarkan kepada manusia sesuatu yang tidak mampu diperolehi oleh panca indera manusia. Namun begitu, sebagai umat yang beriman kepada baginda, dia maksud dia, saya tak perlu baca semualah, maksud dia beginilah. Ada juga setengah ulama kata kita pakai zahir lah, itu maksud dia. Kita tidak tahu pun. Kalau kita nak kata majas, kita nak kata hakikat pun. Betul ke begitu? Hakikat sebenarnya Nabi sebut untuk apa? Apa tujuan dia? Dalam bab ni kita percaya saja. Bila riwayat ni sahih kita percaya. Dan Nabi suruh buat gitu mesti ada kebaikan. Walaupun kita tak faham. Dah hak tu termasuk dalam percaya kepada Nabi. Hak tu termasuk dalam iman bir rusul. Dan Nabi suruh buat, kita buatlah. Dan Nabi tak mungkin dia akan suruh sesuatu yang mendatangkan musibah pada manusia. Kalau ada orang kata Nabi buat tak molek, boleh rosak akidah tu. Ada lagi orang lain buat lebih molek pada Nabi. Dia. Kalau ada orang berkeyakinan gitu, sebenarnya bahaya untuk akidah dia. Boleh terjejas tu tauhid tu. Ada lagi orang lain buat lebih hebat daripada Nabi. Kita kena amal tu lah. Ni tak boleh Nabi ni. Kalau ada orang kata gitu, itu bahaya. Bahaya kepada dia, bahaya kepada masyarakat. Perlu diperbetulkan. Orang lagu ni kena masuk bilik kaunseling dan perlu dibuat pemantauan. Jadi dah Nabi kata gitu, kita terima sajalah. Nabi pun tidak sebut hikmat sebenarnya apa. Syaitan tu kalau kita fikir secara logik pun buat geria syaitan masuk itu. Kalau nak banding dengan kalau katalah dia masuk dengan masuk neraka manusia, hati tu bukannya hidung. Jadi gapo dia sebenarnya? Sebab tu ayat 3 ni kata kita beriman sajalah. Dan Nabi suruh buat, kita buat. Tak tahu apa pun tak apa. Kita bincang lain hak terak-terak. Maknanya bila kita ikut Nabi boleh pahala dan mesti ada kebaikan. Sama ada kita faham ataupun tidak kebaikan. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab hal ni termasuk dalam perkara ghaib lah. Kita tidak tahu. Supaya saya buat contoh sokmo lah. Buat apa suruh maya subuh 2 rakaat itu perkara ghaib. Hikmat dia buat apa? Buat apa jeng ngorik tu 3? Kalau lain 4 semuanya. Tak tahu. Tak ada seorang pun ulama boleh royak tu. Tu. Kalau ada sebut pun dia akan kata di ujung tu wallahu a'lam. Mana kita tidak tahu. Terima saja. Tapi hal tu jelas. Berdasar pada riwayat Al-Quran, berdasar pada hadis, banyak gitu mau riwayat. Hak ni pun begitulah. Ini termasuk perkara ghaib. Kira-kiranya begitulah. Antara perkara ghaib yang hampir sama dengan hadis di atas yang wajib diimani walaupun tidak dirasai pada anggota tersebut ialah ni. Cuba kita tengok hadis ni. Jadi Nabi suruh masuk. Iyalah betul. Saya tidak nafikan dalam kitab lain. Misalnya kitab Syarah Bulughul Maram ada sebut. Mana ada ulama dia tinjau dari perspektif perubatan untuk kesihatan. Mana buat gitu tu sebenarnya baik ke tidak dari sudut untuk kita kata untuk rawatan ni bahagian ni. Hak saya sebut qarar ni, kemudian bataido khayshum ni, hak tu perlu dibersihkan ke tidak? Dan kalau kita guna air yang mana dibincang. Dan kalau air tu air yang betul-betul bersih, dia memberi kesan yang bagaimana? Memang ulama kata dia menyegarkan saluran pernafasan itu. Memang sebut itu. Mana kalau kita tinjau dari sudut zahir, memang diiktiraf perbuatan itu ada kebaikan. Kalau kita tak tahu pun kita buat saja. Tu. Apatah lagi kalau kita faham seperti ulama sebut, oleh kerana Nabi sebut, Nabi kata sungguh fa inna syaitan yabitu fi. Kerana syaitan yabitu fi khayashimi. Kerana syaitan bermalam dalam khayshum dia tu, dan Nabi sebut gitu, kita terimalah. Begitu bermalam tu lagu mana, dia masuk pukul berapa, tobik pukul berapa, dia doa gapo dia dalam tu. Tu tak perlu kita fikir tu. Sebab kita tak tahu pun. Kalau kita nak buat andaian, macam-macam boleh buat andaian lah. Ada juga yang kata begitu. Sebab tu setengah ulama kata hak ni termasuk dalam perkara ghaib, kita kena percaya saja. Bahkan hak ni Allah nak uji kita percaya ke tak pada Nabi. Seolah-olah begitu. Di sini dikemukakan satu contoh lain. Antara perkhabaran ghaib yang hampir sama dengan hadis di atas yang wajib diimani walaupun tidak dirasai pada anggota tersebut. Misalnya ni satu riwayat ni, an Abdullah radhiyallahu anhu qala dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naima hatta asbaha ma qama ila as-salah faqala bala asy-syaitan fi udhuni. Diriwayatkan daripada Abdullah radhiyallahu anhu katanya disebutkan kepada Nabi, ni ada sahabat cerita kepada Nabi tentang ada seorang tu nya tidur tak bangun-bangun sampai terlepas waktu subuh. Ada berlaku di situ pada Nabi. Dia tak bangun untuk semaya, tak bangun, tidur mampu orang kata.
Kelantan kata tidur maaf. Hak ni kalau sepak pun tak apa. Tak jaga ni. Ada jenis gitu. Siapa tinggal mai subuh? Maka Nabi pun kata, oh, dia tu syaitan kecing dalam telinga dia. Hadis mana ni? Hadis dari riwayat Bukhari. Imam Bukhari buat tajuk, seorang yang bila seseorang tidur dan tidak sembahyang, syaitan kencing dalam telinganya. Gapo dia maksud? Kecing tu kecing sebelum tu kau selepas terlepas maya tu baru kecing. Zahirnya nampak lepas maya. Dia tidur tak bangun menyebabkan terlepas waktu solat. Selepas tu syaitan kecing. Zahirnya gitulah. Bukan kecing awal-awal lagi. Baik. Jadi hak ni gapo dia maksud dia? Dia. Jadi hak ni ulama berbelah bagi dalam memberi maksud hadis ni. Antaranya yang mengatakan maksud nabinya itu isyarat pada seorang itu telah dikuasai oleh syaitan. Kita kena ingat hadis-hadis. Banyak hadis-hadis Nabi sebelum kita tidur kita kena buat sesuatu sebelum tidur. Misalnya ambil wudu. Bahkan kalau bersetubuh pun basuh kemaluan dan ambil wudu. Wudu tu wudu untuk menyegarkan. Bukan wudu tu untuk ibadat, untuk semaya dak. Lepas tu bila tidur tu maknanya itulah. Jadi kita basuh anggota tujuan apa? Mana hadis-hadis yang Nabi sebut apa yang perlu kita buat sebelum kita tidur tu dengan tujuan untuk menyegarkan tubuh kita supaya kita boleh bangun solat tahajud. Ni siapa tinggal dengan subuh-subuh. Ni sebagai satu isyarat juga mengikut setengah ulama walaupun tidak sebut dalam kitab ni. Bahawa dia ni masa nak tidur dia tidur gitu saja. Tak ada langsung sunnah-sunnah yang dia buat. Maknanya dia dikecing syaitan kecing dalam telinga siapa berjaya menyebabkan dia tak semaya. Maknanya perbuatan sebelum tidur tu dia tak ikut sunnah. Pakai tidur bing gitu sepuluh lembu. Gitu. Itu setengah ulama. Jadi nak ayatnya dia ni siapa getemonya kita kata. Siapa begitu sekali dia telah dikuasai oleh syaitan. Sedangkan kita nak tidur kan banyak sunnah tu. Masuk bilik tu ada selalu sunnah. Bila ambil wuduk juga kalau nak kecek dengan isteri kecek lah. Lepas tu juga bawa kecek. Lepas tu baca kita panggil 3 ku kan ada sebut. Lepas tu apa dia lagi kita kata doa. Lepas tu minta supaya Allah jagakan kita untuk tahajud. Ada kan Nabi sebut akhir sekali kata la ilaha illallah. Selepas tu Nabi tak pernah kecek. Itu sunnahnya. Maknanya dia ni tak buat semua tu. Maknanya sunnah sebelum tidur dia tak buat. Itu maksud dia. Jadi ada setengah ulama lah. Bukan semua ulama setuju kata-kata ni. Jadi Nabi sebut tu secara majah. Bukan kecing sungguh. Ada ulama kecing sungguh. Cuma dia perkara gaib. Dia kecing pun tak nampak. Tidak nampak lah air kecing tu. Enggak bagai gaib. Tapi kecing sungguh. Tapi setengah ulama kata dah tidak gitu. Maknanya majah tu. Jadi kecing sebut kecing tu sendiri dia nak isyarat kepada apa? Nak isyarat kepada dia telah jadi hina kerana dikuasai oleh syaitan. Lepas tu kita orang Islam ni ke syaitan tu musuh yang nyata. Jadi maknanya kalau kamu nak lawan syaitan supaya kita tidak sampai terlepas solat sehingga dikencing oleh syaitan sebab itu kena buatlah sunnah-sunnah. Dengan sunnah kita boleh lawan syaitan. Dengan sunnah kita boleh lawan syaitan. Kalau tidak tak mampu kita. Sebab syaitan bahaya. Kalau Nabi kata syaitan boleh masuk dalam tubuh kamu bergerak bebas mengikut aliran darah, majrad dam, saluran darah, boleh pergi ke hati. Ada hazzus syaitan Nabi sebut dalam hadis. Patu maknanya bebas dia tu. Kadang-kadang dia tidur dalam hidung. Apa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Sebab orang ni banyak sudah ketinggalan sunnah tu dalam hidup dia. Tu sebenarnya. Sebab orang yang hidup dia jaga sunnah. Banyak kan hadis sebut orang baca doa ni sebelum tidur Allah jaga dia sampai dia bangun. Ada kan hadis? Hak tu semua dia tak buat. Dia tak buat hak tu semua. Sebab tu dia sampai perekat dikecing oleh syaitan. Itu ada yang kata. Dan ramai juga ulama setuju tu. Sebab kalau orang tu jaga sunnah amalan-amalan baca, dia baca amalan-amalan hak Nabi ajar. Sebab ada setengah tu dia baca amalan Nabi tak ajar. Hak ni sebelum tidur kena kecing dah ni saya rasa ni. Kemungkinan lah. Cuma dia tak khabar. Hak ni maknanya teruk ni. Yang teruk tu. Tu. Jadi maknanya musuh siapa boleh kecing dalam telinga. Maknanya kita ni tak ada persediaan langsung. Tak ada wijak, tak ada benteng langsung. Ni kita tanya pokok kita hadir ni. Pasti kau kita ni setiap kali kita tidur mengucap asyhadu alla ingat Tuhan, lepas tu tidur tak kecek dengan bini. Nak kecek sebelum tu. Buat kau gitu. Aku tu semudah tu pun tak buat. Soal lain. Doa-doa. Padahal doa ni baca tengok buku pun boleh.
1000 amalan sunnah Nabi ajar tu. Nah, warna biru ialah banyak banyak cetakan, tapi mana ulama usaha kumpul untuk kita. Tengok gi tak hafal tak apa. Buat ke tidak? Dia ni mungkin dia tak buat benda-benda gitu. Siapa jadi hina dia. Siapa syaitan kecing dalam telinga. Walaupun tak terasa tapi gitulah Nabi tak kecek pelawak. Ada ulama kata gitu. Ada setengah ulama kata kecing dalam telinga ni kecil sungguh lah, cuma dia tak terasa. Patut ada kesan ke tidak? Akan ada kesan. Mana kalau dia tidak sebab apa? Sebab dia ni kita kena ingat hadis ni setengah-setengah ulama misalnya dalam mazhab mazhab Malik misalnya, orang nak qada sembahyang ni hanya kerana kecemasan ataupun kerana tidur ya. Tidur. Baru boleh qada. Kalau tinggal dengan sebab kesilapan, kesalahan, kecuaian, dia kena bertaubat saja. Mana ulama kata gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Dalam mazhab Syafi'i tak kira lah apa sebab apa, asal ketinggal salat wajib qada. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maknanya hak ni tinggal sembahyang. Jadi sebab tu setengah ulama kata kecing dalam telinga tu kecing sungguh cuma tak nampak. Sebab ghaib, hak tu makhluk ghaib, tak nampak. Tetapi kalau maknanya dia sudah kalau kita istilah pertempuran dengan musuh gak, dia sudah kalah dari situ. Siapa syaitan boleh hina dia sehingga kecil dalam telinga. Baik, itu satu. Perkara ni dia kemungkinan besar. Kalau dia tidak bertaubat, dia tidak jaga sunnah dalam konteks tidur, boleh berlaku pula untuk kali yang seterusnya. Kemungkinan besar. Jadi nak elak daripada kena ni, apa yang perlu dibuat? Ittiba' sunnah. Ikut sunnah Nabi. Nak tidur lagu mana? Tuhan. Jadi ulama kata hak tu hak molek benar pendapat tu. Iyalah kalau kita fikir pula apa Nabi kait tidur sampai tinggal solat tu kait dengan syaitan. Mesti dah kita kata ada pengaruh syaitan tu. Syaitan ni hadirat. Dia nak lah kalau kita tidak amal sunnah Nabi. Awak amal lain pun tak apa, asal jangan amal sunnah ya. Lepas tu dia ada pula jentera-jentera dia ni. Ada jentera dia tu dalam kalangan syaitan, ada jentera dia tu dalam bentuk manusia. Manusia yang telah direkrut oleh syaitan tu, dilatih oleh syaitan untuk menggalakkan manusia amal yang bukan sunnah itu. Ini merupakan ejen syaitan. Dia sebenarnya ejen syaitan. Cuma kita tak tahulah dia dapat latihan di mana, kita tak tahu. Waktu tu kena siasat lah. Ni syaitan ke siapa jadi genima teruk ni. Nah, wallahu alam. Tetapi bagi kita umat Islam ni jelas hadirat. Mana perbuatan tu walaupun apa hebat, kalau bukan daripada Nabi, kita tak akan terima, kita tak akan iktiraf. Kena ingat semua tu ayat. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'at. Nabi kata, Allah suruh Nabi. Kul ya Muhammad, takdir dia, katakanlah wahai Muhammad. Suruh sebut pada siapa? Pada sahabat-sahabat. Sebut pada sahabat tu untuk kita lah. Mahukah aku ceritakan kepada kamu orang yang rugi amalan dia? Rugi ni dia terasa di hari akhirat. Semasa hidup di dunia, dia telah sesat dalam amalan. Ulama kata sesat dalam amalan itu antara makna yang besarnya adalah melakukan amalan bid'ah. Sebab bila dia melakukan amalan bid'ah, sebenarnya rancak juga amalan dia tu. Dia buat rajin, sanggup habis piti, sanggup habis masa, tapi sesat. Maknanya perbuatan bid'ah tu. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan dia yakin dialah orang yang buat perkara baik. Salah tapi dia yakin baik. Ni suatu bala yang besar. Sebab tu Imam Ghazali kata antara bala yang besar, yang sangat besar, dia nampak yang baik tu buruk, dia nampak yang buruk tu baik. Ini bala yang sangat besar, lebih berat daripada Covid. Hak ni hak tak molek dia nampak molek. Hak molek dia nampak tak molek. Hak tak molek dia nampak molek. Ini berat. Ini berat hati-hati. Tak tahulah kalau pergi hospital pun hospital tak boleh nak terus ni. Dia kata kena pergi jumpa Tok Bomo ikut anak ni lah, kata kena pergi jumpa tu lah. Dia akan kata begitu mungkin. Jadi kena berhati-hati sebab syaitan banyak telajak lah ni. Na'udzubillah min zalik. Al-Quran menjelaskan. Hadirat tak usah terasa hatilah bila saya sebut kadang-kadang kita sindir sesuatu.
Sebab selepas ni kita kecek terang. Ni sindir baru ni. Mana kalau siapa satu tahap kita kecek terang, dengan nama-nama kita sebut. Ulama kita dulu hadirat. Bila manusia tu terlalu degil dalam menyebarkan maksiat, dia tidak teragak-agak. Dia akan sebut dengan nama-namanya sekali. Ulama kita gitu. Orang ni dajjalum minad dajajilah. Siapa satu tahap. Ni kita sindir tu kata dah. Kita akan sebut terang lepas ni. Lah ni sindir baru. Sampai bila kita umat Islam nak diperbodoh kayak begitu? Terang-terang kecek menyalahi agama. Terang. Tidak terselindung. Bak syirik pun dia sentuh. Banyak perkara lah. Sepatutnya kalau zaman kerajaan Islam yang betul-betul berdaulat dulu, orang ni dipenjarakan. Tidak boleh dibiarkan begitu. Sebab nyayanya kita ni tak apa ni hak mari masjid sama orang hak duk kampung, orang hak tak tahu apa satu. Yang menganggap kata-kata ustaz, kata-kata ulama, kata-kata pengkuliah ni macam hadis dah setengah orang kampung. Hak tu hak kita bimbangnya bapak kita ni tak apa. Tu kita bimbang. Hak tu hak ramainya dalam masyarakat kita ni. Sebab tu saya sebut sama masyarakat kita ni hadirat. Nak nanti ada je bagi sesak. Sesaklah, tak ada tak apa. Ada boleh menyakit. Kira lah patah. Ingat air patah sedap. Benda tak nak sabuh pun. Pakak pergi, cikgu pergi. Ambil air, kononnya air ada unsur hikmat, sakti dan apa-apa. Macam-macam. Dan banyak lagi kita nak sebut kau-kau lain. Maknanya masyarakat kita. Jadi kalau kita ada mari masjid sama tidak menjadi ejen sunnah yang menghidupkan sunnah dalam masyarakat untuk supaya kawal bid'ah ni tidak bermaharajalela, siapa lagi kita nak agak kalau bukan bapak kita? Saya bimbang gitu. Sebab tu hati-hati tak seruk kecek lah. Supaya saya kecek ni. Tunjuk sunnah tu hak kita ngaji dalam masyarakat. Biar kita ada keberanian. Ni sunnah Nabi. Gini Nabi buat supaya aku ngaji. Apa tak boleh nak tunjuknya? Lepas tu duk dakwa ahli sunnah. Berjebak mulut duk kata ahli sunnah. Tak kena lagu tu. Saya bimbang gini ya. Bangkit di hari akhirat tak ada sumber air. Nak pergi minum air di kolam Nabi dihalau. Nabi kata ni umat aku ni. Malaikat kata mu tak tahu gapo dia hak dia buat selepas mu mati. Malaikat halau. Nak minum air tu tak boleh. Tak ada tu saja sumber air. Takut tak boleh. Nak minum air pun tak boleh. Bimbang takut jadi gitulah hati-hati tak. Tu Nabi sebut awal-awal agak akan berlaku begitu. Dalam kitab Syiah pun ada hadis tu. Dalam kitab Syiah pun ada hadis tu. Cuma dia kata sahabat lah tu kena halal tu. Dalam kitab dia Syiah memang tahu sama. Nak one. Jadi hadirat kena ingat kita duk dengar sunnah biar kita jadi haji. Bukan kita nak suruh kecek duk camuh kedai kopi. Kita amal sunnah tu. Kena yakin dengan ayat ja'al haq wa zahaqal batil. Bila kita mampu tampilkan kebenaran dan kebenaran itu bergerak dalam masyarakat, kebatilan itu dia akan hilang. Sebab dalam hadis sebut mana kebatilan dia lemah, dia akan hilang. Zahuqa disebut, dia akan hilang. Cuma orang kita ni dia ada satu, kita nak panggil dia stigma ke apa tak tahulah. Panggil lah nak panggil apa. Dia malu pada manusia, lebih malu kepada Allah. Dia takut pada manusia, lebih takut pada Allah. Dia takut pada majikan dia, lebih takut daripada Allah Taala. Dia gitu. Dia gitu. Jadi gitulah dia kena ingat kita ni akan mati bertemu Allah SWT. Jadi kita cubalah. Tak usah duk kata orang tu bidah, tak kecek tak apa. Buat ya. Lepas tu hak kita belajar, kita yakin hak ni tidak sunnah, Nabi tak buat ni, jangan buat. Kita buat hak betul-betul jelas hak Nabi buat. Hak tu pun banyak tak terbuat kita. Cukup dah hadirat untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dah tu. Kita orang awam ni nak buat apa dia hak tu ya. Nak bincang ekonomi negara. Hak rumah dia pukul jalan lambat. Tak sahlah Tuhan tak tanya hak tu. Tuhan tak tanya kita ni bab pemerintah negeri. Tuhan tak tanya. Bab bukan bidang kita. Tapi hak sani Tuhan tanya tu. Itu termasuk dalam perkara yang kita boleh buat sebenarnya. Cuma tak buat. Dan itulah makna mukallaf bagi kita. Dengan tahap kita sebagai rakyat biasa ni. Hak tu pun tak boleh buat. Nak jumpa Tuhan lagu mana. Nak mengaku kita ni umat Nabi. Berat dia. Kalau saya rada bila baca hadis kita pun lagu mana ni siapa nak minum air pun tak boleh. Lagu mana? Cuba bayar ke. Kata kena kita tak boleh minum air tu. Dia halal. Nak pergi minum air dia halal. Agak-agak nak buat lagu mana. Nak undur klik tak boleh dah.
Allah peracur dah dunia tu. Isyarat kata tak ada dah kembali semula ke dunia amal ni. Kita sudah berada di darul jaza, hari pembalasan. Nak ayatnya tak boleh nak patah balik siapa Tuhan. Isyarat dengan meletakkan rosak dunia ni. Penuh habis ni tak ada. Mana tak boleh kembali. Tu isyarat kiamat tu. Kita akan pergi ke satu tempat. Ni kita nak buat lagu mana. Sebab tu hadirat kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebab kita bertanggungjawab dengan amalan kita. Hak kita nak pergi ngadak depan Tuhan di mahkamah Allah tu, nak bawa amalan kita. Sebelum dibicarakan kita akan tengok tu. Dalam syarah Bukhari sebut ada setengah orang tu 90 jilid kitab dia baca sesa. Tuhan beri masa yang cukup untuk seorang tu baca setiap amalan daripada mula balik sampai dia menghembuskan nafas terakhir sampai mati, baca sesa. Selepas tu baru kira dan dibuat pengesahan pula dari riwayat betul ke tidak begini. Makna tak boleh nak komplain. Saksinya siapa? Saksinya macam-macam. Antara hak berat saksinya tubuh dia sendiri, tangan dia, urat bulu roma dia. Bila mana tak boleh, mana manusia tak boleh komplain dah. Mati akal dia, tak boleh nak komplain dah, kata salah ni tak betul ni. Malaikat makan rasuah ni tengok tulis kursi. Nah, tak boleh. Sebab bukti cukup dengan ada saksi, selepas tu baru timbang. Kalau dalam hadis belum timbang tu tahu dah. Setengah orang tu dosa dia sebesar gunung Tihamah. Dosa sebesar gunung Tihamah. Tengok pun tahu dah neraka tu. Walaupun neraka ni hakikatnya Allah boleh berlaku syafaat, boleh berlaku banyak, boleh iyalah betul lah tu. Tapi kukuk mana pun kita berada dalam situasi yang sangat bahaya. Jadi bila Nabi sebut syaitan kecil itu isyarat dah tu. Isyarat yang sangat besar bahawa manusia ni sampai tahap tu dihina oleh musuh dia. Musuh ni duduk dengan dia sama, tak berpisah dengan dia. Cuba kita tengok di sini, di bawah ni, cuba kita tengok. Al-Quran menjelaskan bahawa antara faktor syaitan mampu menguasai manusia. Dia guna menguasai. Itu isyarat menguasai, itu kecil dalam telinga tu. Al-Quran menjelaskan bahawa antara faktor syaitan mampu menguasai manusia ialah kerana mereka boleh melihat manusia. Dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Musuh jenis tu hadirat bahaya. Cuba tengok dalam ayat suratul A'raf itu, ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan bala tentera dia, mereka mampu melihat kamu dengan keadaan ataupun dalam keadaan kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi maknanya orang Islam ni kalau perbuatan dia tidak seperti orang beriman, boleh memang dia akan dikuasai oleh syaitan. Tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa syaitan ini walaupun disebut dalam ayat, bukan ayat ni saja, syaitan menjadi wali pada orang tidak beriman, tetapi orang beriman yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai orang beriman, dia juga akan perangkap, akan kena perangkap syaitan itu, talbisu iblis itu akan kena hukum mana pun. Kedua, tadi pertama, perintah supaya membersihkan hidung disebabkan perbuatan syaitan bermalam di dalamnya. Perintah tersebut adalah sunat di sisi jumhur ulama dan wajib di sisi ulama zahiri. Ada ulama zahiri ni, ulama zahiri dia pergi kepada apa ni kita kata zahir nas, dia kata wajib, tidak sunat tu masuk air dalam hidung. Walaupun tidak rukun tapi wajib. Sah juga tapi dosa lah kalau tak buat. Itu maknanya. Mana masuk air dalam hidung ikut ulama zahiri, kalau tak buat dosa tapi sah wuduk tu. Jumhur ulama kata tak buat pun tak apa, tapi buat tak buat rugilah. Kalau buat boleh pahala sebab sunat. Bila seseorang bangun dan membersihkan hidungnya, bermakna dia telah mengeluarkan syaitan dan kesan-kesannya di dalam rongga hidungnya. Yang ketiga, jangan ni maksud kata-kata Nabi ni, ulama hura ni. Kata-kata Nabi itu bermaksud jangan berikan ruang kepada syaitan untuk merosakkan dan menguasai kita. Sebab tu isu ni sebenarnya seperti yang saya sebut tadi, isu Nabi nak isyarat dikuasai oleh syaitan. Bila kita tidur ni apa yang kita boleh buat? Tak boleh buat apa? Soalan syaitan siapa menguasai kita pada waktu itu.
Waktu kita tidur. Ni maknanya tidur yang tidak ikut sunnah. Sebab banyak dari riwayat kata orang tidur baca doa sikit-sikit, baca ayat sikit-sikit, buat gini, ambil wudu, dia akan dijaga sampai ni. Baca atas itu banyak dalam hadis sebut. Maknanya Allah akan jaga dia. Allah jaga dia. Bahkan dalam setengah riwayat malaikat akan jaga dia. Hak tu je jaga dia mengikut riwayat sahih. Bukan wali hak naubah tu tidak. Hak tu tidak. Hak tu lidah syaitan yang sebut tu. Hak jelas dalam hadisnya Allah sendiri, patut ada riwayat kata malaikat. Hak tu jelas. Tu. Antara contoh, jika terdapat sedikit ruang untuknya maka wajiblah terus dihindari. Antara contoh yang lain ialah perbuatan berpaling di dalam sembahyang. Walaupun tidak membatalkan, namun ia akan memberikan ruang kepada syaitan sebagaimana hadis. Memang ulama kata paling ni, kita paling, bahkan kalau kita paling sampai ke belakang, apa kalau kesak sikit dah ada ya, tak apa lagi. Tapi molek ke perbuatan itu, kecuali ada keperluan. Kalau tak ada keperluan berpaling tanpa keperluan, kerana main-main. Cuba kita tengok di sini. Apa kata Nabi SAW? Ni dalam riwayat Bukhari ni. Ana Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah faqala huwa ikhtilas yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling di dalam salat. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ia adalah rampasan yang dirampas oleh syaitan daripada sembahyang seseorang. Maknanya sembahyang seseorang itu setelah dirampas, maknanya dia tidak khusyuk lagi. Bahkan dirampas ini mengikut ulama makna dikuasai oleh syaitan. Tu. Makna dia kalah. Dirampas ni kalau kita tengok di sini maknanya dia kalah, orang kalah dalam peperangan, harta dia tu jadi rampasan perang, ghanimah. Makna dia ni kalah dah. Padahalnya semaya ni satu ibadat yang paling kuat lah, mempunyai tenaga untuk lawan syaitan. Tiba-tiba dengan sebab kelemahan dia tak jaga sifat salat Nabi, dia tidak ikut betul cara Nabi salat, maka menyebabkan dia banyak melakukan kesalahan. Akhirnya salat yang sepatut menjadi senjata untuk lawan syaitan tiba-tiba tersungkur di hadapan syaitan. Syaitan berjaya rampas dia punya senjata itu. Seolah-olah begitulah. Jadi makna sembahyang ni dia tak ada nilai, tidak langsung, tidak ada erti inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, langsung tidak ada. Bahkan dengan salat ini dia semakin sesak lagi, seolah-olah begitu. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi maknanya hadirin dan hadirat, apa yang disebut oleh Nabi ni, walaupun dalam konteks kita kata taharah, masih dalam konteks taharah lagi. Sebenarnya kita ni sunat-sunat lah, kita kata perkara sunat wudu, tetapi perkara tu jangan kita guna istilah hak sunat ni kalau tak buat tak dosa. Kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Tak buat rugi. Benda perkara amalan sunat ni kalau kita buat boleh pahala, tak buat kita rugi. Boleh guna siapa dia buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Kita kena angkat sikit maksud sebenar dia tu. Mana rugi kita. Apa cuba tengok. Dengan sebab kita tak buat hal tu, syaitan boleh kuasai kita. Gitulah. Jadi untuk hadis yang ketiga, insya-Allah kita akan bincang pada minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.